Bila kita tengok dua perjanjian, satu perjanjian Aqabah satu dan kedua perjanjian Aqabah yang kedua, ini adalah hasil daripada Rasulullah menyebarkan dakwah, bertabligh. Ada disebutkan Rasulullah selalu berada di Mina pada musim-musim orang luar datang buat haji. Orang datang buat haji, ni satu advantage, ni satu peluang. Bila mana sebelum ni Rasulullah kena berdakwah secara bertahap, senyap-senyap, sunyi-sunyi, sembunyi-sembunyi. Allah buka step dan period yang kedua, dakwah secara terang. Rasulullah dah tunaikan tanggungjawab dia sebagai pendakwah. Cerita kat orang tu, cerita kat orang ni, dakwah orang tu, dakwah orang ni, sebar orang tu, sebar orang ni. Dan Rasulullah melihat satu peluang lagi, iaitu dengan setiap tahun datangnya jemaah-jemaah haji. Jadi inilah peluang dia nak mendakwahkan Islam ni dengan lebih luas kepada orang yang selain tinggal di bumi Mekah. Mari contoh orang belah ni cerita pasal Islam, mereka nak tak nak nombor dua. Mari orang hak belah ni cerita pasal Islam, mari orang dari arah ni cerita pasal Islam. Itulah yang Rasulullah buat. Waktu Rasulullah duduk di Mina, sampai satu tahap mari Abu Lahab and the gang. Abu Lahab and the gang memang duk jaki dah apa yang Nabi Muhammad buat, walaupun dia tahu tu anak saudara dia tu. Muhammad tu anak saudara Abu Lahab. Tapi sebab Muhammad buat ni di luar kebiasaan, bawa agama baru yang dianggap sesat di sisi mereka, yang dianggap mencabar kepercayaan nenek moyang mereka sebelum ni, mencabar patung-patung berhala dan khurafat-khurafat mereka. Jangan ikut dia ni, jangan dengar kata dia, dia pembohong, dia penipu, pendusta. Malah ditaburkan dengan pasir-pasir dan debu kepada Nabi Muhammad. Sampailah Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjaga dan mengawasi kamu daripada kejahatan-kejahatan manusia. Lepas turun ayat ni seolah-olah Nabi termotivasi dengan ayat ni bahawa Allah yang akan jaga beliau daripada segala mara bahaya dan kemungkinan, daripada tangan-tangan manusia yang berniat jahat. Lalu dia teruskan sebaran dakwah, sebarkan Islam ni tanpa rasa terganggu dan tergugat. Dengan dorongan ayat tadi, sampailah akhirnya secara ringkas berlakulah satu mesyuarat tergempar, mesyuarat besar yang berlaku pada hari Sabtu kitab sirah sebut, akhir bulan Safar tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad. Hari Sabtu akhir bulan Safar, bertempat di mana? Di Darun Nadwah. Di sinilah tempat meeting-meeting penting kepala-kepala dan pemuka-pemuka Quraisy. Yang mana kenapa mereka mesyuarat? Sebab bila ada di antara sahabat-sahabat yang lebih awal mula meninggalkan Mekah, jadi mereka duk melihat banyak dah rumah orang-orang Islam yang mereka lalu ni kosong. Contoh sebelum ni duk lalu ni rumah Ali, contoh duk lalu ni rumah Abu, contoh duk lalu ni rumah Yusuf. Tapi duk lalu-lalu ni Abu pun kosong dah rumah, Yusuf pun kosong dah. Hak sahabat-sahabat yang berhijrah lebih awal. Jadi nampak lengang. Nampak lengang. Kalau kita tu satu kegembiraan. Tu satu kegembiraan dah, mereka juga tahu bahawa Nabi nak melakukan hal yang sama. Muhammad ni pun nak macam sahabat dia, nak berhijrah, nak keluar daripada Mekah. Sepatutnya ini satu kegembiraan. Kalau kita ni memusuhi Muhammad, kalau kita tak gemar dan tak suka kepada Muhammad, bukankah ini satu kegembiraan? Bukankah dialah yang paling dibenci dalam kampung ni? Dia yang paling kita tak suka dalam kampung ni. Dia yang paling kita jaki dalam kampung ni. Tiba-tiba sahabat dia dan dia nak keluar. Patut happy lah. Hak ni lah kepala aku serabut ni, dia nak keluar. Allah, Alhamdulillah, patut lagu tu. Dialah yang nak akan hijrah, patut gembira. Hak kita duk serabut selama ni dalam kampung kita, dia nak keluar, patut happy.
Tapi kenapa nak buat mesyuarat juga? Sebab mereka memikirkan benda lain di sebalik itu. Mereka memikirkan bahawa Muhammad ini akan hidup merampat. Muhammad ini akan tak ada arah tuju bila keluar daripada bumi Mekah. Tetapi mereka tak silap percaturan tentang Muhammad. Mereka fikir jauh. Mereka berfikir Muhammad tidak akan ada saudara mara dan sahabat-sahabat di Madinah. Tetapi mereka tahu tentang perjanjian Aqabah. Mereka tahu perjanjian Aqabah 1 dan 2. Bahawa sahabat-sahabat Ansar di Madinah akan memenuhi segala keperluan sahabat-sahabat Muhajirin ni kelak. Dan tak perlu pembuktian apa-apa lagi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengesahkan tentang keikhlasan sahabat Ansar menyantuni sahabat-sahabat Muhajirin bila mereka berhijrah. Hak tak ada rumah, diberi rumah. Hak banyak tanah, berkongsi tanah. Hak banyak duit, berkongsi duit. Hak suka berniaga, dimodalkan. Hak suka bercucuk tanam, diberi haiwan-haiwan ternakan dan biji-biji benih. Sampai ada riwayat yang menyebut hak isteri ramai. Isteri mungkin ada 4, kawan hak berhijrah daripada Mekah tinggal bini. Tak ada bini. Dia rela ceraikan bini dia bagi pada sahabat Muhajirin. Hak lain mungkin kita boleh buat. Hak ni mampu tak agak-agak kalau hari ni? Rumah saya, rumah sewa 13 biji. Muhajirin nak datang, ambillah 10 biji. Kereta ada 4, ambillah 2 biji. Tanah ada 14 bidang, ambillah 10 bidang. Bini ada 4. Bak bini ni payahlah nak bagi kat orang tak? Itu berlaku. Satu, Nabi Muhammad akan disokong. Satu lagi, mereka tak lupa Nabi Muhammad ada keluarga besar di Madinah. Keluarga Bani Najjar. Who is Bani Najjar? Yang Nabi singgah sementara di rumah sahabat dia di Madinah tu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Itu adalah ketua Bani Najjar. Apa hubungan Rasulullah dengan Bani Najjar? Bukankah tok nenek moyang dia dulu Bani Najjar? Tapi Bani Najjar duduk Madinah. Bukankah keluarga Nabi duduk Mekah? Ingat tak? Tok Nabi dulu ada seorang nama Hashim. Ada seorang nama Hashim kan? Hashim ni dia dah ada isteri. Duduk di Mekah, anak lebih kurang 6 orang. Isteri pertama Hashim. Hashim ni macamlah kabilah nenek moyang mereka dulu yang sifat dia suka berniaga. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Orang-orang Quraisy ni dah memang terkenal dengan aktiviti perdagangan dan kafilah perniagaan. Musim sejuk ke musim panas ke, utara ke selatan, Syam ke Yaman, ni standardized bagi mereka. Jadi satu ketika ada dalam beberapa kitab menyebutkan dia kena pergi ke Syam. Hashim ni kena pergi ke Syam. Dia ketua kan. Nak pergi ke Syam ni bukan berniaga, tapi ada MOU, perniagaan dengan orang-orang Rom. Bukan berniaga, tanda tangan adalah perikatan tangan, dia kena pergi ke Syam. Syam belah atas kan, Syria lah ni. Jadi bila dia daripada Mekah naik ke utara, dia singgah di Madinah. Masa tu belum nama Madinah lah, Yathrib. Jadi duduk di situ, dia berkenan dengan seorang wanita. Jadi dia kahwin dengan seorang perempuan. Keluarga di Mekah tak tahu lagi ni lah. Daripada Mekah singgah di Madinah, kahwin duduk beberapa lama. Dia pun tinggal isteri dia, pergi ke Syam. Habis MOU, balik sampai dekat dengan Gaza, Palestin. Dia meninggal dunia. Dia meninggal, Hashim meninggal di Palestin. Bini hak dia tinggal hak baru ni kemudian mengandung. Bayangkan keluarga di Mekah tak tahu ni. Suami ni dah tengah perjalanan tadi kahwin. Lepas tu bini dia tu mengandung, last sekali beranak. Anak yang lahir tu lelaki diberi nama Syaibah. Syaibah anak lelaki tu. Jadi sepanjang Hashim tak ada, dia ni ketua macam Abdul Muttalib dulu, ketua wali kota Mekah. Jadi yang ganti tu adik-beradik dia, Muttalib sementara. Hashim tak ada, adik-beradik dia Muttalib ganti. Jadi lama Muttalib duk memerintah ganti abang dia Hashim ni, tiba-tiba dia dapat dah berita bahawa abang dia tu pernah kahwin lain dan dia ada anak saudara nama Syaibah duduk di Madinah.
Baru tahu keluarga ni. Dia pun nak pergi carilah anak saudara dia ni, anak abang dia ni, anak Hashim. Pi jumpa, dan wanita tu ialah kabilah Bani Najjar. Ni hubungan dia. Jadi tengok kepada anak ni, dia sebut dekat kakak ipar dia lah, kira tu bini nombor 2. Dia nak bawa balik anak ni, Syaibah ni, nak bawa balik ke Mekah. Sebab bila dia tengok karakter anak Hashim hak duduk di Mekah dengan anak ni, hak duduk di Mekah tu tak ada karisma nak jadi pemimpin, ganti bapak dia Hashim. Tapi aku tengok anak ni, hak ni aku boleh didik, aku boleh latih dia boleh ganti bapak dia Hashim kelak. Dia nak minta keizinan kat kawan tu pula, baru janda. Bukan barulah, anak dah besar, janda. Lepas tu anak seorang tu, bayangkan nak lepas tu. Aku ada anak lah seorang ni, anak abang hang tu ramai dah kat Mekah contoh. Nak lepas pula ni, adik ipar anak ni nak balik. Tapi atas dasar benda-benda tadi, teraju dan tampuk kepimpinan, dengan berat hati pilah. Tapi jaga dia elok-elok. Dia pun bawa balik Syaibah ni. Bila dia nak masuk dalam kota Mekah tu, sebab dia kan ketua wali ganti Hashim, jadi orang duk tunggu. Ketua keluar pun orang tahu, ketua nak balik pun orang tahu. Macam kita hari ni lah, Perdana Menteri melawat Rusia. Bila Perdana Menteri nak sampai airport KLA, tak ada orang tunggu ke? Tak ada orang tunggu ke? Perdana Menteri nak balik hari ni daripada adalah 2-3 orang pegawai tu, pegawai ni tunggu Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri pergi mana-mana pun, time dia nak balik tu mesti ada berapa orang pegawai duk tunggu dah airport. Standard lah. Bila masuk tu, dia naik unta. Dia letak Syaibah anak saudara dia ni di belakang. Dia duk bonceng Syaibah ni. Jadi orang lain tak tahu pasal Syaibah. Jadi bila masuk, dia ingat ketua dia Muttalib ni pergi ke mana-mana tempat, balik beli hamba baru. Beli hamba baru, balik hamba. Jadi bila tengok belakang tu lah dia sebut Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Hamba kepada Muttalib tu. Sebenarnya nama Tok Nabi Abdul Muttalib ni lah dia. Syaibah is the grandfather of Nabi Muhammad. Syaibah itulah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu bukan nama betul. Tu nama yang terhasil daripada peristiwa ni lah. Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Syaibah tu nama dia sebenar. Syaibah tu apa? Syaibah uban kan? Uban. Sebab dia lahir tu ada uban dah. Syaibah lahir masa kecil tu ada beberapa uban. Betul mak dia letak nama Syaibah. Kan ada hadis Nabi tentang Syayyabatni 6 surah. Nabi sebut 6 surah ni lah yang menyebabkan rambut aku ni cepat berubah kan. Maksudnya ayat-ayat dalam tu ayat-ayat yang power gila punya. Siapa baca tu menakutkan, menggerunkan tentang hukuman-hukuman dan azab Allah. Sampai Nabi pun sebut 6 surah ni lah yang menyebabkan aku berubah. Jadi Tok Nabi ganti. Jadi keturunan ni sebenar no, mak dia Bani Najjar. Sebab tu bila Nabi pergi ke Madinah tak ada masalah. Bani Najjar sambut dan Nabi duduk dengan keluarga Bani Najjar. Yang mereka bimbang bila Nabi duduk di sini ada sambutan, ada sokongan, ada dukungan, takut Nabi jadi kuat. Bila Nabi kuat, dia datang balik ke Mekah, teng kalah kita. Lagu mana? Mampu. Tengok. Cerdik juga dia. Jadi dia bimbang hak ni. Jadi sebelum apa-apa, mesyuarat, meeting. Kalau Muhammad nak pi Madinah tak balik-balik, itu good. Tapi takut dia kuat, dia balik mai sini habis. Lawan kita balik. Jadi nak buat macam mana? Mesyuaratlah. Hak kata hari Sabtu hujung bulan Safar. Dalam mesyuarat ni ada lebih kurang 100 orang lebih. Terdiri daripada pemuka-pemuka dan kabilah Quraisy, macam-macam kabilah lah. Hak kepala-kepala pengat ada Abu Jahal, ada Abul Bakhtari bin Hisham, ada Zam'ah bin Al-Aswad, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf dan nama-nama besar lain. Semua kabilah-kabilah yang terkenal di Mekah dipanggil kecuali 2 saja. Hak tak panggil, hak dekat hubungan dengan Nabi, Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, dia tak panggil. Selain pada Bani Hashim, selain pada Bani Muttalib, semua kita panggil. Hantar seorang atau 2 orang wakil yang mereka percaya. Kalau contoh kita di mana sekarang? Laguna.
Okey, mesyuarat akan diadakan di Komtar. Minta orang Laguna cari seorang atau dua orang hak dia percaya, hantar mesyuarat Komtar hari Sabtu ni. Jadi kita pun meeting. Siapa agak-agak orang Laguna kita boleh harap? Contoh kita kata, ambil lah abang ni. Semua setuju lah, kita hantar dia. Abang ni hantar pergi Komtar. Hak bahagian lain pula, Alustad. Siapa kita nak hantar pergi Komtar ni? Hantar seorang. Hak bahagian ni hantar seorang. Orang-orang hak dipercayai. Bila duduk dalam tu, seorang saja Bani Hashim dipanggil, iaitu pak saudara dia lah, Abu Lahab. Abu Lahab dipanggil bukan atas kota Bani Hashim, walaupun dia Bani Hashim, tapi atas kota Abu Lahab sendiri. Sebab dia tu orang kuat lawan Nabi. Walaupun dia Bani Hashim, dia dipanggil bukan kota Bani Hashim, kota Abu Lahab. Bila nak start mesyuarat, ada riwayat menyebutkan datang seorang tua. Datang seorang tua yang mereka semua ni tak kenal orang tua ni. Tak kenal pun siapa dia ni. Bila ditanya dia kata apa? Aku adalah ketua kabilah Bani Najat. Ketua kabilah Bani Najat. Najat ni tahu tak? Ada hadis Nabi sebut pesan Najat kan? Di bumi Najat ni nanti akan keluar apa? Akan keluar fitnah dua tanduk setan. Di bumi Najat ni akan keluar fitnah tanduk setan. Tak tahulah setan mana nak keluar kot tu. Najat lah ni kita cari-cari dah pi Arab Saudi, mana Najat, mana Najat, mana Najat. Jumpa tak Najat? Penat dah ada orang pi nak cari di mana bumi Najat. Najat hari ni dah bertukar rupa dah. Dia dah jadi ibu kota Arab Saudi. Di mana Najat, itulah Riyadh. Okey. Dia minta nak masuk. Abu Jahal keluar soal selidik, tak ada kena mengena pun dengan orang Mekah. Dia ni duduk di Najat, tiba-tiba mari nak masuk mesyuarat, mari nak masuk meeting. Dia kata walaupun aku tak ada kena mengena, tapi aku amat membenci Muhammad. Aku tak suka dengan Muhammad. Dah banyak cerita pasal Muhammad. Kalau ada mesyuarat, aku nak bagi juga pendapat aku dalam meeting. Jadi bila disoal, Abu Jahal takut dia tu spy, pengintip Muhammad. Takut Muhammad hantar, masuk tu nak tahu dia nak buat apa. Bincang-bincang, tilik punya tilik, tengok punya tengok. Bukan ni, tak ada kena mengena pun dengan Muhammad. Minta tanya orang lain, lagu mana ni nak masuk mesyuarat juga ni? Bukan geng kita ni. Bagilah masuk. Bagi masuk. Riwayat tu menyebut, jangan terkejut. Sebenarnya tu bukan orang. Tu bukan manusia. Dia adalah orang yang sama minta Hawa dulu makan buah terlarang. Itu adalah iblis, tu setan. Menyamak sebagai ahli mesyuarat, masuk sekali. Memang banyak pandangan. Tangkap Muhammad, ikat Muhammad, kurung Muhammad, tubuh dalam penjara, jangan bagi makan, jangan bagi minum, biar mati lagu tu. Ada yang sarankan bila Muhammad keluar, kita ikut dia sampai tempat sunyi, lorong sunyi, kita tabuh dia, bunuh dia, biar orang tak tahu pun. Siapa, kalau jumpa mati pun orang tak boleh tahu siapa yang bunuh dia. Banyak. Tapi yang dipersetujui last sekali macam mana? Kepung rumah dia, kita akan bunuh dia. Dan 50 orang diminta. Daripada setiap kabilah tu 50 orang, ksatria dan pendekar mereka. Tujuan buat 50 orang, seorang daripada satu kabilah, tak mau kabilah Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni lawan balik. Kalau kita ambil seorang, dia jadi payah. Contoh kita nak bunuh ni Bani Sahmin. Tugas Bani Sahmin bunuh Muhammad. Takut bila bunuh, dua Bani ni, Hashim dengan Muttalib, pi lawan Bani Sahmin. Jadi bila kita ambil seorang-seorang 50 Bani, kalau dia pernah lawan pun, 50 Bani terlibat. Jadi hampalah, gagah belah kita. Kalau dia nak perang pun, kena perang lawan 50 Bani ni. Sebab seorang-seorang terlibat semua, bukan satu kaum. Jadi tujuan betul-betul nak dibunuh 5 orang. Betul-betul akan buat kerja pembunuhan. Dan seorang ni akan bayar dengan imbuhan 1000 dinar. 1000 dinar seorang pembunuh. Jadi kena sedia 5000 dinar. Okey, selesailah situ senang. Berita mereka ni duduk mesyuarat, tak ada siapa tahu. Ni secret society punya mesyuarat ni.
Tak ada siapa tahu. Tetapi Tuhan yang menjadikan segala-galanya, itulah yang memberitakan kepada junjungan besar tentang perancangan mereka. Rujuk surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mana orang-orang kafir itu berperancangan terhadap kamu wahai Muhammad, liyusbituka sama ada mereka nak melukai kamu, aw yaqtuluka sama ada mereka nak membunuh kamu, aw yukhrijuka sama ada mereka nak mengusir kamu. Wa yamkuruna Allah, mereka melakukan tipu daya dan Allah juga melakukan tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya yang mereka lakukan. Jibril datang habaq wahyu ni pada Nabi. Apa yang mereka nak buat pada Nabi? Inilah kata conspiration. Bahasa dulu agenda, bahasa dulu perancangan. Ni adalah konspirasi. Tapi alhamdulillah, apa yang berlaku pada Nabi-Nabi sampai Nabi Muhammad, Allah bagi tahu. Nas jelas Quran dengan hadis. Tapi adakah hari ini kita beranggapan selepas Rasulullah meninggal, iblis dengan kuncu-kuncu dia tak ada konspirasi dah? Adakah iblis pun, Muhammad pun dah tak ada, dia pun Nabi yang terakhir, peluang untuk aku bertaubat dan jadi baik ni, inilah peluang terbaik. Habis dah Nabi. Jadi aku pun letih dah ni, kok peluang bertaubat ni boleh masuk syurga ke apa? No. Konspirasi tetap akan berlaku, agenda iblis tetap akan berlaku, penyesatan terhadap manusia. Ni janji dia pada Allah, aku akan menyesatkan Bani Adam sampai hari kiamat. Baki lagi apa yang berlaku selepas ketiadaan Nabi Muhammad, kita kena kaji dan fikir sendiri. Tak ada orang nak bagi tahu dah. Hak berlaku pada Nuh dulu, Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad. Hak berlaku pada Nabi Hud, Allah bagi tahu. Hak pernah berlaku pada Nabi Sulaiman, Allah bagi tahu. Pernah berlaku pada Nabi Muhammad, Allah bagi tahu. Nabi dah habis. Apa yang iblis buat dah ni, siapa nak bagi tahu? Tak ada wahyu dah akan turun. Kita sendirilah berpandukan hak Nabi tinggal ni, Quran dan hadis dia, untuk mengawasi diri kita sendiri. Yang penting konspirasi akan terus berjalan. Cara dan bentuk wallahu alam. Tak cukup dengan wahyu tadi. Satu berita gembira untuk Nabi Muhammad. Allah dah sampaikan berita, dah sampai masanya untuk Rasulullah berhijrah. Apa kata Jibril selepas menyampaikan wahyu tadi? Ya Rasulullah, la tabit hadhihi al-lailah ala firashika alladhi kunta tabitu alayh wa inna Allah ya'muruka bil hijrati ila al-Madinah. Wahai Rasulullah, la tabit hadhihi al-lailah, malam ini jangan sesekali kamu tidur, ala firashika alladhi kunta tabitu alayh, di atas tempat tidurmu yang sering dan biasa kamu tidur tu. Malam ni jangan tidur. Wa innallaha ya'muruka bil hijrah ilal Madinah. Sesungguhnya Allah telah menyampaikan arahan dan perintah kepada engkau supaya keluar berhijrah ke bumi Madinah. Dah sampai waktu dia. Berita ni penting. Dalam keadaan panas yang menyengat, Rasulullah keluar daripada rumah, tutup kepala, tutup muka. Keluar nak pergi rumah sahabat dia, nak bagi tahu dah sampai masa dah Allah perintahkan berhijrah. Dia pergi rumah Saidina Abu Bakar, ketuk pintu kuat. Abu Bakar ada. Bila buka terkejut, sebab Abu Bakar tahu ni bukan kebiasaan bagi Rasulullah datang ziarah rumah sahabat dia dalam waktu-waktu macam ni, waktu panas, waktu tengah hari. Mesti ada benda besar. Dia persilakan Rasulullah masuk. Rasulullah bagi tahu berita gembira, innallaha ta'ala qad azina li fil khuruji wal hijrah. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi keizinan kepadaku untuk keluar dan berhijrah. Dengar berita ni happy.
Apa jawapan Abu Bakar? As-suhbatu ya Rasulullah. Berteman dengan aku, bersahabat dengan aku dalam perjalanan ni wahai Rasulullah. Tu permintaan pertama. Dengar saja kata Allah perintah berteman dengan aku. Aku nak jadi sahabat kamu dalam perjalanan ni. Tu permintaan. Apa jawapan Rasulullah? Naam biiznillah. Ya, dengan izin Allah. Tengok apa yang Abu Bakar dah buat. Dengar saja itulah kegembiraan dia. Dan kalau kita tengok dalam sejarah, Abu Bakar menggunakan seluruhnya potensi yang dia ada di dalam membantu Rasulullah. Bukan setakat potensi dia, malah dia mengerahkan keseluruhan potensi ahli keluarga dia. Anak dia Abdullah bin Abu Bakar telah diarahkan untuk mencari berita. Sepanjang dia bersembunyi dengan Nabi dalam gua, dia arahkan Abdullah ni pergi ke kota-kota Mekah dan tempat-tempat strategik. Dengar apa yang pemuka-pemuka pembesar Quraisy duk sembang pasal Nabi dan bapa dia. Pergi dengar Muhammad macam ni, Abu Bakar macam ni. Petang tu balik bagi tahu. Tadi kat kota Mekah depa duk cakap macam ni, depa cakap macam ni. Bawa berita. Dia guna potensi Abdullah untuk tu. Asma, mengandung Asma, bawa makanan, bawa minuman. Petang hari berjalanlah kedek. Nak panjat bukit tak boleh. Macam kita lah, bawa makanan, bawa minuman. Hak jalan straight okey. Tapi nak panjat bukit, kita hak tak ada makanan pun nak guna tangan pegang bukit ni, makanan duk tangan. Nak buat macam mana? Lalu dia koyakkan kain dia. Dia ikat di pinggang. Satu untuk ikat makan, satu untuk ikat minum. Sebab tu dia digelar Zatun Nitokin. Wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Kita hari ini bukan Zatun Nitokin, Zatun Nikotin. Banyak sangat makan nikotin. Pemilik nikotin. Ni Zatun Nitokin. Mengandung ni, bayangkan. Berjalan dah lah jauh nak sampai Jabal Nur, Bukit Sur. Lepas tu nak naik lagi. Duduk di situ sampai tengah malam. Hampir-hampir nak subuh, baru balik dengan Abdullah. Adik-beradik dia. Lepas tu nak bagi hilang tapak tu, pembantu Abu Bakar kan. Hamba Abu Bakar, Amru bin Fuhairah, akan bawa kambing-kambing tu ikut jejak tadi. Jadi kambing tu menghilangkanlah tapak mereka duk pimai tu. Jadi orang tak perasan. Potensi dia guna sepenuhnya ahli keluarga dia untuk bantu Nabi. Bahkan pernah berlaku kan sebelum hijrah dia dah habis 35,000 dirham untuk dakwah, dan kali ni dia bawa 5,000 habis. Dia bawa sekali dengan Nabi ni 5,000 dirham habis. Kan Nabi pernah tanya dia, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu di Mekah? Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Tu jawapan. Tak tinggal apa, tapi dia meninggalkan cucu, meninggalkan anak-anak yang cerdik, pintar. Bila mana mereka dah berlalu, datanglah Abdullah bin apa ni? Allah. Bukan Abdullah bin ni, bapa Abu Bakar, buta tu kan. Bapa Abu Bakar ni buta. Tapi dia ni tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam. Dah dengar bapak ni tinggal anak, nak pi lah jenguk cucu. Asma, Abu Bakar, bapak kamu dah tinggal kamu ni ikut Muhammad pi berhijrah, dia tinggal apa kat kamu? Tinggal duit ke, berapa ringgit, berapa dirham, berapa dinar. Cucu ni cerdik, dia pi ambil uncang, dia letak batu-batu. Jadi bila tok tanya, dia buat kereceh. Banyak bapak tinggal. Nasib baik tok buta. Kalau tok tak buta tak boleh buat benda macam ni. Jadi sebab tok buta, tak apalah, banyak bapak kamu tinggal. Cerdiknya anak, walaupun tak ada apa. Rasulullah pernah bagi pada sahabat dia Sa'ad bin Abi Waqqas dulu, bukan? Dulu pernah sahabat yang sasaran. Dua-dua Nabi doa ni untuk Sa'ad. Satu ketika Sa'ad jatuh sakit. Susah aku untuk bertemu dengan Allah. Maksudnya takut time nak meninggal tu jadi payah. Harta banyak ni. Jadi aku nak sedekahkan harta ni pada jalan Allah, wahai Rasulullah.
Dia kata, macam mana pendapat kamu kalau aku nak sedekah semuanya? Aku nak sedekah habis harta aku ni. Nabi kata, tidak, jangan lakukan demikian wahai Sa'ad. Bagaimana dengan 3/4? Tidak, jangan demikian wahai Sa'ad. Bagaimana dengan separuh? Kalau aku nak derma, nak sedekah separuh? Tidak, jangan wahai Sa'ad. Bagaimana dengan 1/3 wahai Rasulullah? Itulah sebaik-baiknya wahai Sa'ad. Bagi semua macam Rasulullah tak berkenan. 3/4 tak berkenan. Setengah tak berkenan. 1/3, itulah Rasulullah setuju. Inilah keluar hadis yang Rasulullah masyhur tu kan. Engkau meninggalkan anak dan isteri kamu, ahli keluarga kamu dalam keadaan mampu dan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli keluarga kamu dalam keadaan fakir, miskin dan meminta-minta daripada orang lain. Tinggal ahli keluarga dalam keadaan mampu dan kaya lebih baik meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, miskin dan meminta-minta pada orang. Jadi menerusi peristiwa jahitan di antara sorban dan jubah Osman. Padahal Osman ni orang yang mampu pakai jubah baru, hak tak berjahit, hak tak tembus. Tapi sebab apa? Dia nak tiru karakter Saidina Umar hak sebelum ni zuhud. Dia pakai macam tu. Dia cuba tiru. Dia nak jadi Umar memang tak mampu dah. Begitu juga Umar nak jadi Osman pun sama. Jadi pakailah kasut hak saiz yang sesuai dengan kita. Jangan pakai kita kaki besar nak pakai saiz kecil. Dia menyakitkan. Jangan hak kaki kecil nak pakai saiz besar. Dia jadi susah payah. Pakai ikut saiz kita. Jangan tiru saiz orang. Mentang-mentang nampak hebat dia ni saiz 6. Kita saiz 7. Lepas tu duk, aduh sakit lah nak bergaya punya pasal nak tiru orang saiz 6. Kita tujuk, aduh jalan pun aduh payah. Menyakitkan kita. Kalau hak kaki besar, kaki kecil nak hak kaki besar, nak lari pun payah, nak berjalan pun tercabut. Pakai hak sesuai dengan saiz. Hak kita nak tiru orang pakai kayak 7 tu. Kita saiz 6, dia saiz 7. Hak nak tiru karakter dia, bukan nak tiru kasut dia. Sebab Rasulullah tahu Abu Bakar tidak pernah keputusan rezeki. Dia adalah sumber dan pancaran rezeki. Why? Sebab tu bila dia sampai di Madinah, berlumba sahabat Ansar nak bagi modal untuk dia memulakan perniagaan. Sebab sebelum ni pun dia ahli perniagaan. Dia dah dikenali dalam rangkaian networking sekitar tanah Arab. Dia pernah pergi utara, selatan, Yaman, apa semua. Dia dah berjalan jauh dah. Dia tak pernah kehabisan rezeki pun. Kalau dia habis modal, orang bagi modal. Sebab orang tahu cara dia berniaga. Begitulah bila dia sampai di Madinah, bertubi-tubi sahabat Ansar nak bagi modal, ambil modal. Kamu ahli berniaga, kami tahu. Dia tak pernah keputusan rezeki. Walaupun dia bagi keseluruhan. Dan inilah berlaku masa dia memerintah. Sampai dia nazak pun, dia tak pernah berhenti berinfak. Itulah Abu Bakar. Dan dia guna potensi ni untuk anak dia. Berbeza dengan kita rugi. Kita hari ni suami je ustaz guna potensi. Anak dengan isteri rumah duk terperap. Betul tak? Betul. Kadang-kadang ustaz mengajak ni rata-rata keluar TV, keluar majalah, keluar apa. Tapi potensi isteri dengan anak-anak di rumah tidak digunakan. Jadi kita uzlah dalam dunia kita sendiri. Sambung. Cerita habis mana tadi? Sudah. Tengok jam dulu saya. Telefon ni bukan boleh. Kita tanya dia kata pukul 12 pula baru habis. Ni pukul 11 lebih dah tak? Tadi janji pukul 11. Okey. Nak keluar ni. Pendek cerita macam ni lah. Benda hujung bulan Safar kan. Rasulullah memang keluar daripada rumah hujung bulan Safar. Hujung bulan Safar. Tapi Rasulullah tak terus pergi kan. Dia masuk dalam gua tu tak. 3 hari 2 malam. 27, 28, 29. Hak betul-betul Rasulullah keluar berhijrah. Kalau hak nak terima riwayat 29 Safar, satu lagi 1 Rabiul Awal. Dan Rasulullah sampai di Quba sama dengan tarikh lahir baginda 12 Rabiul Awal.
12 Rabiul Awal. Sampai di Quba. Banyaklah cerita tengah jalan tu kan. Jumpa dengan Suraqah nak kejar Nabi tu, nak bunuh Nabi Suraqah. Sebab Rasulullah lalu belah jalan tepi Laut Merah Qudaydin dalam daerah Rabigh tu. Di situlah tempat tinggal Bani Mudlis. Suraqah bin Ju'sum ni ketua Bani Mudlis. Lepas tu singgah di perkampungan Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad kan yang Nabi nak cerita kambing-kambing hak jenis lama dah, hak tua tak ada susu. Tiba-tiba Nabi pergi perah keluar susu. Terkejut Ummu Ma'bad. Kamu ambil mana susu ni? Tadilah kambing hak kamu izin perah. Dia kata kambing tu patutnya tak keluar susu dah. Tapi berkat mukjizat tangan Nabi perah keluar susu. Dan Nabi ambil bekas tu kan, bagi minum ke Abu Bakar, bagi minum dekat Abdullah bin Uraykid, bagi minum dekat Amru bin Fuhairah. Mereka 4 orang ni je berhijrah. 2 ekor unta. Rasulullah naik dengan Yahudi penunjuk jalan Abdullah bin Uraykid, Abu Bakar naik dengan hamba dia Amru bin Fuhairah. Tengok adab-adab yang Nabi guna. Gelas yang sama. Tapi time Abdullah bin Uraykid bukan Islam, non-Muslim, Yahudi minum. Lepas Nabi nak ambil yang last, Nabi kata, Allah, Yahudi punya bekas pula. Salah kata macam tu tak? Kalau kita hari ni macam mana? Tadi baru Yahudi minum gelas ni. Lepas tu orang kata, ambil ni ustaz. Tadi Yahudi minum ni ustaz. Kita Yahudi pula jadi rasa salah tak? Ni contoh ni. Abu Bakar minum, Amru Fuhairah minum, Abdullah Rakib minum. Nabi tak kata Allah kena lap dengan tisu dululah bekas Yahudi ni. No. Ambil bekas tu, tak ada apa pun. Gelas aja pun. Hak nak jadi isu ni, hak jenis kita kata kuali contoh. Car kuih tiaw satu, ceng. Tapi sebelum tu, car kuih B dulu masuk situ kan. Car kuih B dulu ceng, basuh pun tak berapa nak elok. Lepas tu car kuih tiaw kita. Hak tu tak apalah nak bergaduh, nak berbalah pun. Kambing hak Rasulullah perah dalam satu riwayat, saya tak pastilah sebab saya tak rujuk semua kitab sirah. Tapi saya jumpa benda ni dalam Sirah Halabi. Dalam Sirah Halabiyah sebut, kambing tu hidup 17 tahun kemudian. Dia mati kambing ni pada zaman pemerintahan Umar. 17 tahun boleh hidup. Ui, hebat ni. Siapa ada bela kambing sini? Tak, saya nak tanya betul ni. Saya nak tanya kambing ni sejak dia lahir, hayat hidup dia boleh hidup lama mana? Ataupun dia tak bela tapi dia tahu. Ustaz, saya tahu walaupun saya tak bela, kambing ni boleh hidup lama mana? Cuba angkat tangan seorang. Kalau siapa tahu pasal kambing, lama mana kambing boleh hidup? 10 tahun ke? 12 tahun ke? Kalau tak sembelih buat korban ke, tak sembelih buat apa, lama mana? 17 tahun ni kira melebihi rekod. Sebab sebelum ni, kalau kita ambil zaman dulu, di Kufah dulu ada seorang ulama besar, pendiri dan pengasas mazhab Hanafi. Siapa dia? Imam Hanafi lah, Abu Nu'man tu kan. Dulu di Kufah ada Baitul Mal. Salah seekor kambing Baitul Mal hilang. Kambing Baitul Mal di Kufah hilang. Jadi bila hilang tak jumpa, bangkai pun tak tahu. Jadi dalam tempoh tu lah nak cakap waraknya Imam Abu Hanifah, dia tak makan kambing dalam tempoh 7 tahun. Sebab kes kambing tu hilang tak jumpa. Maksudnya orang kenduri ke orang panggil makan kambing, dia takut kambing hak dia nak makan tu, kambing hak hilang menyebabkan hati ni jadi rosak. Nak cakap waraknya 7 tahun sabar tak makan kambing. Nak tahu macam ni dia pergi tanya orang yang bela kambing. Kita bahagian lain kena tanya orang bahagian lain, kena tanya bahagian kambing lah. Pergi jumpa orang kambing, dia kata, dia tanya berapakah hayat tempoh kambing boleh hidup. Kawan tu sebut kat dia 7 tahun habis limit. Itulah dia ambil 7 tahun bertahan tu. Jadi habis tahun ke-7, tahun ke-8 bila orang panggil makan kambing, dia pergi makan dah lah. Kita hari ni bukan kata tahun ke-7. Semalam hilang kambing, hari ni orang panggil makan kambing, hari ni juga kita pergi. Oh dah. Kambing Masjid Laguna insya-Allah selamat. Hilang tu kambing Al-Ustaz punya tak payah risaulah. Ni kambing di mana? Di Kufah, Basrah, besar Kufah ni, bukan besar Al-Ustaz.
Ni dah cakap sifat warak. Tapi saya duk berasa, ni hak lama lah punya version kan, 7 tahun. Tapi duk berasa macam singkat sangat 7 ni. Kok boleh pergi lagi tak? Saya duk berasa macam nak lebih lagi kot. Dia walaupun cerita dia macam tu, kita tak boleh nak ambil atas cerita hak lama. Tak boleh nak sandar hari ni pun mesti 7. No. Kena tengok betul-betul hari ni kambing boleh hidup lama mana. Tapi kalau 17 tahun tu, macam riwayat tadi, memang special lah kambing ni. Zaman Rasulullah perah, zaman umat baru dia tak ada. Tapi hanya Halabiah aja sebut tentang ni, hak lain wallahu alam lah.